Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tuan-tuan yang sedang menonton di mana sahaja anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati, merahmati tuan-tuan sekalian. Baik. Alhamdulillah, pengajian kita pada malam ini seperti yang bulan-bulan yang lalu, kita menggunakan kitab kejahilan. Kita menggunakan buku kejahilan 2 bulan yang lepas, kalau tak salah saya lah. Kita baru baca intro sikit, tak buka kitab baca lagi, baru intro sikit lah. Okay. So saya harap tuan-tuan boleh mendengar suara saya dengan jelas. Okay. Kalau tak dengar ke ataupun kurang jelas, tuan-tuan boleh komen di bawah, insya-Allah kita perbaiki. Baik. Bagi tuan-tuan yang sudah ada kitab, yang beli dulu, tuan-tuan boleh tengok pada muqaddimah. Okey, kita start baca pada muqaddimah. Baik, saya harap clear. Okey, saya harap boleh dengar semua sebelum saya nak start baca. Baik, menurut Islam, ini mukadimah. Menurut Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dengan pengertian bahawa tidak seorang pun lahir ke dunia ini yang membawa dosa. Di mukadimah starting sekali, saya sebut di situ, semua dari kalangan kita, lelaki, perempuan, tua, muda, tak kira nama kata manusia, lahir sahaja, keluar daripada rahim ibu ni, semua berada dalam keadaan fitrah. Maksud dia tak ada dosa lah, bersih. Okey, tak ada dosa, bersih. Manusia memiliki sifat dan tabiat yang bermacam-macam, sehingga tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Asbab musabab dia kerana sifat dan tabiat kita. Macam-macam perangai lah, berbagai fi'il. Dengan itu, kita tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. 2 saja, sama ada kita buat dosa ataupun pahala. Okay. Selaras dengan konstruksi sifat kemanusiaan yang ada dalam dirinya, di mana terdapat 2 unsur yang saling berlawanan, iaitu unsur tanah dan unsur roh. Ada 2 unsur di sini dia sebut. Yang pertama unsur tanah, dan yang kedua unsur roh. 2 benda ni yang ada dalam badan kita.
Unsur tanah membelenggu turun ke bawah dan unsur ruh melepaskannya untuk dibawa ke atas. Unsur yang pertama, yakni tanah itu memungkinkan untuk menurunkan darjat manusia ke tingkat kebinatangan. Bahkan lebih rendah dari itu. Unsur yang pertama, unsur tanah tadi. Pada binatang ni ada, dia pun makan. Binatang ni dia tidur. Hubungan badan ni, hubungan seks ada pada binatang. Main dan sebagainya. Hak tu pada kita ada juga. Kita makan, kita tidur, minum dan sebagainya. Kalau kita tak boleh kontrol proses latih dia, maka darjat kita tu dia lebih rendah lagi, lebih teruk lagi daripada binatang. Sebab tu kita selalu sebut makan jaga, makan tu, nafsu tu latih dia sikit, kurangkan makan. Sedangkan unsur kedua memungkinkan untuk naik ke alam malaikat, bahkan lebih tinggi lagi. Unsur yang kedua, bila kita proses nafsu ni, kita tarbiyah dia, maka darjat kita tu lebih tinggi, lebih mulia. Nama kita tu menjadi sebutan oleh penduduk langit. Tak terkenal penduduk dunia, tapi terkenal oleh penduduk langit. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-A'raf ayat 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Artinya, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsu. Nampak? Dia sebutlah ayat tu. Allah ingat kepada kita, orang yang cenderung kepada dunia dan selalu menuruti kemahuan nafsunya yang rendah. Wattaba'a hawahu. Famathaluhu kamathalil kalb. Allah sebut perumpamaannya seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath aw yatrukhu yalhath. Contoh dia seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dihulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menghulurkan lidahnya juga. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Demikian itulah perumpamaan orang yang dusta, yakni mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka, yakni kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Tu dalil dia tu, perumpamaan orang yang menuruti segala kemahuan nafsu dia seperti anjing. Okey. Lagi kita sambung di kitab tu tulis bawah, riwayat dunia sejak zaman purba sehingga kini cukup memberikan gambaran bagaimana akibat dosa itu bagi sesuatu kaum atau bangsa. Bahkan sampai menghantarkan mereka semuanya kepada kehancuran yang tidak dapat dihindarkan. Bila kita baca sejarah sirah Nabi, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, Ibrahim, Saleh dan sebagainya,
sejarah-sejarah mereka ataupun luar daripada tu. Kita baca sejarah orang dulu-dulu. Bagaimana akibat dosa yang mereka lakukan. Menghantarkan mereka semuanya kepada kehancuran. Kalau kita baca Fir'aun, dia mengaku Tuhan. Namrud, dia kata nak lawan Tuhan. Mana Allah? Aku nak lawan dia. Qarun, orang yang sangat kaya. So apa jadi dengan mereka semua? Tak ada dah. Okey. Hak yang mengaku Tuhan, yang kaya sekaya-kayanya, yang nak lawan dengan Tuhan, semua tak ada. So bila kita baca sejarah mereka, maka perlunya kita menggunakan akal fikiran ini berfikir dan hati mengambil iktibar. Aku tak mau lagi buat dosa. Itu. Okey, dengan ada sejarah-sejarah mereka, sudahlah aku tak mau buat dosa. Kalau terbuat dosa juga, segera bertaubat kepada Allah. Bukan Allah menganiaya manusia, melainkan mereka sendiri telah melampaui batas sehingga memikul akibat yang pahit. Bukan Tuhan zalim. Tidak. Dosa yang dibuat oleh tangan kita sendiri. Serta hukuman untuk menjadi peringatan dan pengajaran bagi yang lain di masa kemudian. Orang yang cerdik, dia akan ambil pengajaran lah. Ambil aktibat. Kemajuan dan perkembangan zaman yang makin kompleks membuat keperluan manusia juga meningkat. Bila mai zaman kita ni kemodenan, hidup ni lebih baiklah keadaan hidup tu, yang membuatkan tingginya keperluan dan keinginan dalam hati kita. Bila hidup semakin moden, kalau dulu gaji ni 1,000 banyak dah. Kalau dulu gaji 1,000 ni banyak dah. Tapi kalau zaman lah ni 5,000 tu pun tak cukup lagi. 5,000 pun tak cukup lagi. Mau-mau dia kena ada 10,000. Tingginya keperluan dan keinginan akan terpenuhinya segala harapan dan cita-cita yang diimpikan, membuat manusia berusaha mendapatkan apa yang diinginkannya. Bila ada tengok desain rumah orang dulu dengan desain rumah lah ni, tak sama lah. Bila kita tengok tu cantik, ingat nak belilah. Kerja siang malam pagi petang, siang malam pagi petang, tambah lagi dengan part time-nya, dengan OT-nya dan sebagainya. Tingginya cita-cita yang dia impikan tu. Kenderaan yang mewah, hidup yang senang lenang, itu semua impian lah. Tetapi banyak juga harapan manusia dan keinginannya tidak dapat diraih. Kena ingatlah, tinggi cita-cita kita, tapi tak semua benda yang kita dapat. Hal itu terjadi kerana kemampuan manusia tidak sebanding dengan keinginan yang hadir tiada habisnya. Kalau nak turut angan-angan ni sampai mati pun dia takkan habis. Hari ni nak 10,000, dapat 10,000. Habis esok pula nak lagi 10,000, 20,000, 30,000. Tak akan pernah habis. Nama kata angan-angan ni. Sampai ketua lah dia akan ada. Itu yang disebut dalam kitab Bahrul Madhi yang kita baca dulu. Kerana terjadi kegagalan meraih apa yang dia impikan dan harapkan, itulah yang menjadikan manusia berputus asa. Tengok. Dia kata, saya tulis di situ, kegagalan meraih apa yang dia impikan, yang kita nak tu tak dapat.
sehingga akhirnya kita berputus asa. Keputusasaan manusia dapat terjadi tak kala dirinya yang lemah, tidak sanggup dan tidak bersedia menerima kenyataan pahit. Sebab apa dia putus asa tu? Diri dia, kita punya diri ni lemah, tidak sanggup dan tidak bersedia. Lemah sebab pergantungan kita kepada makhluk. Kita bersandar kepada makhluk. Makhluk ni umumlah. Kita sandar kepada wang ringgit kita sandar kepada manusia, kita sandar kepada pangkat, kedudukan dan lain-lain. Itu yang dia jadi lemah. Yang mana bila ujian itu datang, dia akan down. Pasal apa? Pergantungan dia kepada makhluk, bukan kepada Tuhan. Dan tidak bersedia menerima kenyataan pahit. Nampak? Takdir yang pahit tu dia tak boleh terima. Dia hanya boleh terima takdir yang baik saja. Ini selalu saya berulang kali sebut. Dalam rukun iman ni, biasa yang kita fail yang terakhir, yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Kita nak beriman dengan takdir baik saja. Bila mai yang tak berkenan di hati tu, tak bersedia dia. Siapa benda ni jadi, siapa yang ini terjadi, sehingga membuat dia putus asa. Tidak semua orang mampu mengenali dirinya. Bahkan banyak orang yang tidak akrab dengan dirinya sendiri. Kita ni nak kenal diri tak mau. Maksud dia kenal diri tu siapa kita ni. Kita sebagai hamba Allah, kewajipan kita hidup atas dunia ni apa? Kenal diri tu banyak kekurangan kita. Bila kita selam masuk dalam, so kita akan nampak betapa hinanya, betapa rendahnya kita ni. Tak ada apa. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak semua orang mampu mengenali dirinya. Bahkan ramai orang yang tak akrab dengan dirinya sendiri. Kalau pribadi orang lain bab cari salah orang, nampak memang senang sangat. Kalau nak cari silap orang, betul tak? Nak cari silap orang ni senang. Tengok sikit saja nampak dah ni silap. Tengok sikit saja nampak ni persepah macam ni. Okey. Tapi bila nak perhati kita punya salah, nampak dah. Kita tolak tak apa. Yang nampak semua baik saja. Setiap saat dia meratapi dirinya. So bila dia berputus asa, dia akan meratapi dirinya, menyesalkan kehadiran dirinya di pentas kehidupan yang seperti itu keadaannya. Pasal apalah Tuhan takdirkan aku hidup macam ni. Mulut dia keluar. Ni cerita buku kita pakai ni kejahilan. Itu saya tak di belakang ni. Di belakang ni buku kejahilan. So sebelum nak cerita tentang jahil tu, maka saya sentuh sikit dalam mukadimah ni. Menyesalkan kehadiran dirinya, pasal apalah Tuhan takdirkan ke atasku keadaan macam ni. Dia mulut tu mula keluar macam-macam dah. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang ia inginkan. Yang ada waktu tu hanya menyesal, sedih, putus asa atau marah. Berbeza bagi orang yang sudah mengenali dirinya. Orang yang kenal Tuhan, tahu diri dia siapa, tempat pergantungan dia itu di mana. Dia tahu benar di mana dia harus menempatkan diri. Bila dia down, dia diuji oleh Allah, maka dia ada tempat untuk dia bersandar dan berharap, bertawakal, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu benar apa yang semestinya dan seharusnya dikerjakan. Dia benar-benar menjadi orang yang merdeka atas dirinya. Tuhan lapangkan rezeki dia, Tuhan mudahkan segala urusan dia, dia bersyukur. Tuhan tak makbulkan doa dia, Tuhan lambatkan permintaan dia, dia sabar. Tu ciri orang yang
yang beriman. Kejahilan adalah habis yang tu. Okey. So di perenggan bawah sekali. Okey, perenggan bawah sekali. Bagi tuan-tuan yang sekali lagi saya sebut, bagi tuan-tuan yang dah ada buku hari tu beli dengan saya di masjid, dia boleh tengok mukadimah dia. Kita sedang baca mukadimah. Mukadimah. Perenggan yang bawah sekali tu saya sebut kejahilan adalah sebuah buku ringkas. Yang ada di tangan tuan-tuan tu, buku dia nipis saja. Nipis saja, ringkas tetapi padat dengan ilmu serta kajian dari tokoh Islam dan juga Barat bagi orang yang mahu meneliti kekurangan dirinya. Tujuan saya tulis buku, tajuk dia saya letak kejahilan. Salah satunya untuk kita sedar di mana silap kita dan kita perbaiki dia. Bukan sahaja saya letak kejahilan itu sendiri, bahkan saya letak solusi dia. Okay. So kalau kita nak baiki diri, nak tengok kekurangan kita di mana, insya-Allah kita baca-baca nanti, so kita akan jumpa, oh aku ada buat benda ni. So macam mana solusi dia? Kita akan baca. Insya-Allah bermanfaat untuk kita semua. Saya sebut antara topik yang dibincangkan ialah definisi kejahilan itu sendiri, pengertian dosa, kejahilan dalam pujian. Kita ada sentuh sikit tentang pujian. Kejahilan dalam sombong, berjanji, komunikasi. Dalam bab komunikasi kan, biasa kita cakap ni tak pandang dah benda yang kita cakap tu apa dia. So kita akan jumpa poin yang sangat penting dalam bab komunikasi. Berulang kali saya sebut, biasa kita tak pandang dua benda ni bila kita bercakap atau menulis di WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Dua benda yang kita tak perhati, iaitu sifat sesuatu mesej dan kesan mesej yang dibawa. Sifat sesuatu mesej, bila saya cakap, so tuan-tuan nampak mesej yang saya bawa tu apa dia, dan kesan daripada mesej tersebut tuan-tuan akan rasa dia. Kalau kita cerita tentang kelahiran Nabi, contoh, kita cerita tentang kelahiran Nabi, Maulud Nabi, mesej yang kita bawa tu, kesan dia akan memberi kecintaan tumbuh dalam hati tu, benih cinta dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bawa satu mesej yang menceritakan tentang kelemahan orang, keburukan orang dan sebagainya, maka kesan mesej yang tuan-tuan akan dapat dalam hati tu negatif, energi dia rendah. Nanti kita akan sebut yang tu dalam bab komunikasi ni. Saya sentuh sikit di mukadimah ni sebab saya dah sebut tentang komunikasi. Okey, aura negatif tu, so energi rendah tu dia akan turun. Berbeza dengan kita cerita tentang Maulud Nabi, kesan mesej tu positif, energi tinggi. So dia akan rasa sayang, dia akan rasa rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dua benda, sifat dan kesan mesej yang dibawa, biasa kita tak pandang. Tulis je apa yang nak tulis, kan? Walaupun kita tulis benda tu pendek. Dah dulu saya sentuh dah kot di masjid An-Nur. Tapi kesan dia sangat besar dari segi psikologi dia. Kupasan tentang taubat. Setiap pembaca akan dapat merasai bahawa kadang-kadang kejahilan itu pernah dilakukan. Bila kita belajar nanti, kita baca, kita jumpa satu bab, wah aku pernah buat benda ni. Dan memperolehi jalan terbaik agar tidak mengulanginya pada masa hadapan. Ada solusi dia yang akan kita belajar. Perincian pada sesetengah perkara, contohnya pengertian dosa, sombong dan penghuraian tentang taubat, agar pembaca lebih memahami dan mendalami topik tersebut. Asal buku ini ditulis 8 Safar 1435 Hijrah.
Pada tuan-tuan yang ada buku, yang beli buku hari tu, di bawah mukadimah last sekali di bawah ni, okey, saya ada tulis asal buku ini ditulis. Okey, 8 Safar 1435 Hijrah. Right? Bersamaan 11 Disember 2013. Dikemas kini Mei 2020. Saya letak dalam kurungan COVID-19. Okey. Maksud dia, asal buku ini ditulis, dulu tajuk dia Kejahilan Umat di Akhir Zaman. Kemudian saya tukar habis semua bab dia, saya tukar tajuk dia, saya minta ISBN baru dengan PNM, Pustakaan Negara Malaysia, untuk saya tulis semula bab-bab yang baru. Saya tukar kepada kejahilan. Bawah ni saya letak dikemas kini Mei, hari itu PKP hari itu. Okey, dalam kurungan COVID-19 ni saya harap di masa-masa akan datang, buku ni bila katalah saya dah mati, saya tak ada dah atas dunia ni, orang lain baca buku saya, biarlah di sini menjadi kenangan. Kita abadikan bahawa saya tulis buku ni waktu negara dunia dilanda pandemik COVID-19. Dan inilah dia pada bulan Ramadan saya tulis. Sudah tentu ada keberkatan padanya. Biar dia diabadikan di situ. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua orang. Habis. Okey, itu mukadimah yang kita baca. So kita nak masuk bab yang pertama. Masuk sikit lah. Okey, bab yang pertama iaitu kejahilan. Pendahuluan dia. 1.1 tu pendahuluan. Agama merupakan satu anutan dan kepercayaan yang berkembang sebagai suatu ilmu pendidikan jiwa, yakni dalaman, yang mengajar manusia untuk menyelami jiwa mereka sendiri serta hubung kaitnya dengan kekuasaan Tuhan. Di pendahuluan ni, saya sentuh tentang agama. Sebelum nak masuk definisi jahil, faktor kejahilan, pembahagiannya, dalilnya. So saya sentuh di pendahuluan ni agama. Dia adalah satu anutan dan kepercayaan yang mana menjadi satu ilmu pendidikan jiwa. Dia mendidik jiwa kita ni dan dia mengajar kita untuk menyelami diri sendiri ni. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika baginda beruzlah di Gua Hira, Nabi naik atas bukit, duduk di sana, bukan duduk saja. Bahkan Nabi muhasabah diri serta hubung kait dia dengan kekuasaan Tuhan di samping melihat alam di sekeliling. Itu agama. Mengajar kita menyelami jiwa kita sendiri dan hubung kait dia dengan kekuasaan Tuhan. Kemudian FIT 1961 melihat agama sebagai satu gerakan kuasa yang paling kuat dalam aktiviti manusia. Yang tadi kita sebut kajian yang dibuat oleh Khadijah dan beberapa sahabatnya yang lain. So ada saya letak in text di situ 2013. Nanti saya akan explain satu persatu. Itu kelebihan bila saya baca buku saya sendiri. Saya mengajak buku saya sendiri, saya akan explain Khadijah tu siapa, kajian apa yang dia buat. Itu Khadijah sebut agama satu kepercayaan, mendidik jiwa.
yang mengajar kita, kenal diri kita ni siapa dan hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian Fit. Fit ni dia tokoh barat. Dia tokoh barat melihat agama sebagai satu gerakan kuasa yang paling kuat dalam aktiviti manusia. Okey, itu poin dia. Agama sebagai satu kuasa. Sama ada secara individu ataupun sosial. Trust agama menurutnya adalah kepercayaan kepada suatu kuasa yang luar biasa. Okay. Kemudian Sabiq menyatakan agama mempunyai suatu kekuasaan yang tertinggi dalam hati dan jiwa, serta memberikan kesan yang mendalam terhadap perasaan. Kuasa juga. Khadijah sebut kepercayaan, Fit sebut kuasa, Sabiq sebut juga kuasa yang tertinggi dalam jiwa manusia itu, dan dia memberikan kesan yang mendalam terhadap perasaan. Kemudian yang keempat, Davis, Kerr and Sharon. Ini tokoh memang hebatlah dalam psikologi counselling. Nanti saya sebut yang tu. Kata dia, agama juga memberi makna kepada kewujudan manusia dengan pengukuhan matlamat dan sistem nilai berkaitan dengan semua aspek kehidupan. Kepercayaan agama merupakan suatu tenaga paling unggul. Nampak? Poin dia yang keempat, poin dia tenaga juga. Kepercayaan kepada agama itu satu tenaga yang paling unggul untuk mencegah dan menentang segala unsur negatif yang menyerang emosi dan mental. So di pendahuluan ni kita dapat 4. Dua perspektif Islam dan 2 perspektif Barat. Khadijah dengan Sabiq, Fit dengan Davis, Karen and Sharon. 2 perspektif Islam dan 2 perspektif Barat. Empat ni kata sama. Agama itu mempunyai suatu tenaga, kepercayaan, keyakinan, kuasa. Okay. Sebab apa saya letak 2 perspektif Islam dan 2 perspektif Barat dalam agama? Ini saya sebut di pendahuluan ni umum lah. Nanti saya akan masuk khusus. Pasal apa saya letakkan tokoh Barat pada pendahuluan ini. Kemudian saya explain secara detail in text tu, supaya tuan-tuan nampak, dia ni rupanya satu tokoh yang sangat hebat, yang dia sendiri non-Muslim pun kata agama tu mempunyai suatu tenaga. Tapi dia bukan Islam lah. Bila dia kaji, agama ni sangat penting. Kepercayaan dan keyakinan terhadap agama. So bila kita reverse balik, parti diri kita Islam. Agama yang Tuhan redai. Yang Tuhan redha Islam. Tak ada yang lain. So sejauh mana keyakinan kita terhadap Islam. So bila kita yakin dengan amalan yang kita lakukan, kepercayaan kepada Allah, yakin dengan sebenar-benarnya, hubungan dengan Allah tu dia jadi bertambah kuat. So segala ujian yang datang dalam kehidupan kita, insya-Allah kita boleh atasi biiznillah. Insya-Allah pada kuliah yang akan datang, saya rasa Isyak dah masuk ke belum? Dah nak masuk dah lah. Isyak, kalau tak silap saya. So nanti kita akan hurai lagi dengan terperinci pada perenggan pendahuluan sahaja. Di sini tuan-tuan yang ada buku dah dengan tuan-tuan. So ni. Kita akan hurai yang ni saja. Tu saya dah highlight dah di sini. Khadijah, Fit, Sabiq dan Davis, Kerr and Sharon yang saya sebut tadi. So 2 tokoh Islam dan 2 tokoh Barat. Empat ni yang saya highlight ni. So saya akan explain biografi dia secara detail pada kuliah yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati, merahmati
kehidupan kita, walaupun kita kuliah, kita belajar dalam online, di alam maya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menilai niat kita ikhlas dalam mencari keredaan, rahmat daripadanya. Kita belajar, insya-Allah Allah akan bantu kita dalam kehidupan. Yakin dan percayalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang tidak pernah lalai dalam memerhatikan hamba-hambanya. Bahkan isi hati hambanya itu juga dia mengetahui. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak kepada ahli jawatan kuasa yang menganjurkan kuliah maghrib ini, dan terima kasih juga saya ucapkan pada tuan-puan yang sudi menonton, tak kira lah tengok hari ni ke, tengok esok ke, lusa tulak tulin ke. Semoga dia bermanfaat untuk diri kita semua, dan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa asbab daripada kita duduk dan mendengar sedikit ilmu pada masa antara maghrib dan isyak. Saya akhiri dengan ucapan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مضرودا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.